Siapa-siapa kawan yang tak dapat masuk, bagi tahu kat cikgu ya. Okey, mungkin cikgu akan buat 2 kali pembiakan tumbuhan ni, hari Selasa ni dengan hari Jumaat ni. Minggu depan kita try buat revision ya. Untuk 4 bab sebelum nak peperiksaan pertengahan tahun lah, PPT ya. Okey. So, pembiakan tumbuhan. Ingat, tumbuhan juga kena membiak walaupun dia tak ada sperma, dia tak ada ovum, dia kena membiak juga ya. So, dengan cara dia sendirilah. Okey, sebelum kita nak tengok pembiakan tumbuhan, kita kena ingat struktur dia. Boleh tak cikgu nak tahu, ini bunga apa? Siapa kenal ni bunga apa? Bunga raya. Bunga raya. Very Bunga raya. good. Ya, bunga raya. Bunga kebangsaan Malaysia kan? Kita kena proud dengan bunga raya. Okey, so kalau kita perasan bunga raya, kita selalu petik-petik tu, bila kita petik tu kita akan nampak ada satu warna hijau ini. Kita panggil batang. Okay, sebelum nak pergi ke batang besar dia tu, sebenarnya ini adalah sepal. Tempat memegang tu nama dia sepal. Okey, biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kuduk. Okay, kalau perasan, waktu dia kecil, dia tak kembang lagi macam ni. Okey, apa yang si sepal ni buat? Okey, macam ni yang warna merah ni akan kuduk dulu. So yang pegang ni adalah ni lah, sepal tadi ya. So sepal. Okey, kalau kita tengok ada kelopak-kelopak dia yang kita panggil kelopak-kelopak ni warna-warni. Dalam warna merah ni kan, ataupun kalau bunga lain warna lain lah. Okey, ini kita panggil ranggi. Ranggi. Sebut kelas ranggi. Very good. Okay, biasanya berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. So kita kena ingat pokok and then bunga semua ni tak boleh bergerak tapi nak membiak. Dia tak boleh mengorat lah, pendek kata kan, jeling dari jauh je. Jadi dia akan gunakan kelebihan diri dia dengan ranggi ini berwarna-warni. So nanti adalah bika kan, adalah binatang akan hinggap dekat sini dan akan bebaskan dia punya bunga lah, barulah boleh membiak. Jadi cikgu pergi pada yang tu. Okey, kita sambung balik pembiakan pula dia punya fungsi lah. Okey, and then ranggi, kelopak dia berwarna-warni tadi. Sepal warna hijau. Kan kalau pegang sepal bawah and then kelopak tu lah. Alright, so ada 2 organ pembiakan yang kita panggil stamen. Stamen, ingat stamen, organ pembiakan jantan. Okey, seolah-olah macam sperma lah. SS. Sama juga bunga, stamen untuk jantan, pistil untuk betina. Okey, so kalau dah ingat satu tu stamen for jantan, of course lah pistil untuk betina. Kita pergi stamen dulu. Dalam stamen ada anther. Dan siapa yang pegang anther tu? Anther tu filament. Ini stamen So dalam stamen organ pembiakan jantan ada 2, anther dengan filament Okey, cikgu terlupa nak bawa bunga cikgu tadi. Tak apa, nanti next class cikgu akan bawa Okey. And then untuk betina dia ada pistil. Banyak sikit lah, perempuan kan complicated kan. Okey. Alright, dia ada 4 jenis, ada stigma, ada stil. Okey, kalau perasan kat sini kita akan tengok seolah-olah stigma ni macam sama pula dengan anther kan. Okey, sebenarnya stigma ini anther, semua ni anther, yang warna kuning-kuning ni anther, dalamnya ada banyak anther, dia bunga, dalamnya ada banyak dia bunga, tempat pegang dia bunga tu nama dia anther. Okey, stigma ni tempat melekat, tempat melekatnya dia bunga tadi. Okey. Dan stil ni, and then kita ada ovari, bawah sekali kita ada ovari, sama juga dengan perempuan wanita. Dia ada ovari tapi dia tak ada ovum, dia hanya ada ovule. Ovule. Okey. So bayangkan ada bunga ataupun nanti kau keluar tengok je bunga mak ataupun bunga plasu mana-mana kat rumah, kalau ada pemegang tu nama dia sepal. Lepas tu nampak kelopak warna-warni, nama dia ranggi. Lepas tu ada 2 organ pembiakan, jantan dan betina.
Jantan nama dia stamen, SS, lebih kurang macam lelaki manusia kan, sperma, stamen. Dan perempuan nama dia, betina nama dia pistil. Stamen ada 2 je, anther dengan filament. Pistil ada 4, daripada atas stigma, tiba-tiba macam ada tube tu, still, and then bawah sekali akan jumpa ovari dan tempat pembiakan dia, tempat persenyawaan dia, nama dia ovul ya. Okay, itu sahaja. Okay, so kita pergi pada pendebungaan. Dari tadi cikgu sebut pendebungaan ya. Okay, sebelum nak tengok pendebungaan, okay, kita nak tengok ada 2 jenis bunga, iaitu bunga bisex dan bunga unisex. Oh, bisex dengan ni maksud cikgu tadi ya? Yang ni. Okay, sepal tadi akan memegang ranggi tadi ya. Masa ni kudup lah. Waktu kudup Okay. Ini kelopak tadi panggil apa kelas? The roses one ni? Kelopak tadi panggil apa? Kelopak bunga ni panggil apa? Okay, very good. Okay. So cikgu ulang balik kat sini pendebungaan. Okay, ada 2 jenis bunga, bunga bisex dan bunga unisex. Berarti bunga itu ada 2 jantina. Bisex berarti dia ada jantan, ada betina. Kalau unisex kemungkinan ada jantan sahaja ataupun betina sahaja. Okay, so ni lah macam bisex tadi cikgu kata kedua bahagian pembiakan jantan dan betina. Stamen dengan pistil dua-dua ada dekat situ. Kalau unisex pun tak lengkap, hanya ada sama ada stamen ataupun pistil sahaja. Okey, contoh kita nak contoh, baru tahu kan. Contoh bunga unisex ya, yang satu saja organ pembiakan, sama ada bunga jagung, bunga betik, iaitu hanya bunga betina yang akan menghasilkan buah dan biji benih di dalamnya. Ini contoh unisex ya. Okey, kebiasaannya kita dah belajar masa sekolah rendah monokot, dikot tu kan. Yang monokot tu biasanya adalah unisex lah. Sama ada dia betina saja atau jantan sahaja ya. Tapi kalau macam dikot, contoh tadi lah bunga raya ke bunga rose ni, kedua-duanya bisex lah ya. Okey, kebiasaannya lah. Tapi depends lah, banyak spesies kan, berjuta-juta spesies muka bumi ni. Okey. Kalau kita perasan, kita selalu dengar mak-mak kita ke, makcik kita ke, kan, nenek kita ke, tak berbuah mangga ni jantan agaknya. Macam tu dia kata kan. Sebenarnya mangga adalah bisex. Sebenarnya bisex dua-dua organ pembiakan, ada stamen dengan pistil. Tapi kemungkinan mangga yang ditanam di situ, sama ada pertama, tiada organ pendebungaan. Tanam dekat kawasan kilang. Serangga susah nak datang kan, ataupun tanam dekat banyak tanam pula tak pernah ambil tahu pasal mangga tu, tak pernah buang daun je, tak biar je dia tinggi kan. So ingat, nak tanam pokok yang berbuah, pertama sekali kena rajin buang daun-daun dia, jangan rimbun sangat, sebab daun yang rimbun menggunakan banyak glukos, so buah tak akan terbentuk. Banyak makanan lah. Okey, macam tu. Okey, cikgu sambung. Ini seks saja sama ada bunga jantan ataupun bunga betina. Kalau bisex satu sahaja ya. Okey. Ini adalah pokok betik, dia ada bunga jantan sahaja ataupun ini adalah bunga betina. Tengok bunga jantan alone kan. Kalau kat betik, bunga betina tu ramai-ramai, senang nak membawang ya. Okey. Ini pokok jagung. Comel dia kan, bunga jantan still memang berdiri tegak macam ni macam gagah perkasa lah kan. Kalau bunga betina elok, rimbun, cantik kan, flowly je. Ini contoh-contoh bunga unisex ya. Okey, nanti boleh kok mak tanam pokok jagung kau boleh tengok ya. Okey, pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma. Okey, dah ada dengar bunyi pendebungaan tadi kan. So anther yang matang akan pecah dan membebaskan butir debunga. Setengah butir debunga mungkin tersebar ke atas tanah dan ada yang dibawa oleh ejen pendebungaan ke stigma bunga. Kita tengok by gambar. Pendebungaan terbagi pada dua, sama ada pendebungaan sendiri ataupun pendebungaan katup. Kita tengok dulu ya. Okey, ini yang dimaksudkan dengan pendebungaan sendiri. Dia adalah bisex. Pokok ni bisex, dia ada stamen, ada pistil.
So dia tak ada masalah. Dia bungakan diri sendiri, tak perlu orang lain ya. Okey, apa yang dibuat adalah dekat sini tadi kita belajar ada enter. Enter kan. So enter ni akan pecahkan dia bunga. Dia bunga ni kecil sajalah. Dia bunga kecil je. Dia bunga ni akan pergi sama ada pergi ke attach pada stigma dekat sini. Itu dimaksud dengan pendebungaan sendiri ya. Kalau pendebungaan kacuk, mungkin ada satu ejen ni, ni B lah. Teruk sangat B cikgu ya. Dia akan bawa dia bunga tadi pergi dekat sini, dekat stigma dia ambil kat sini, dekat enter sini, and dia bawa lah. Ini adalah lebah bukan aeroplane. Itu yang dinamakan pendebungaan kacuk. Okey. Alright, pendebungaan sendiri. Cikgu dah explain tadi. Butir dia bunga dipindahkan stigma bunga yang sama lah. Alright, pendebungaan kacuk, ini contoh butterfly bawa dekat tempat lain. So ejen pendebungaan kita nak tengok kan, kita belajar dulu masa kat sekolah rendah, banyak ejen pendebungaan kan. Angin, haiwan, serangga serta manusia sebenarnya merupakan ejen pendebungaan yang membantu proses pemindahan butir dia bunga. Tapi cikgu nak remind sekali lagi, kita ini manusia kan, contoh kat sekolah ada banyak tanam pokok durian musang king, tanam pokok durian D24, contohlah kat sekolah kita tanam banyak pokok durian kan, ataupun pokok mangga apalah. Kita ni yang manusia ini sebagai ejen pendebungaan agak gagal sikit menjalankan fungsi kita. Sebab apa? Bila dia bunga tu kena kat kita punya baju ke, kat muka ke, kita pun balik asrama dan kita basuh semua itu, so dia bunga akan hancur sendiri. Dia bunga tak akan pergi pun ke pokok yang lain. So pendebungaan gagal lah. Macam tu So sebab tu kita tak digalakkan tanam pokok yang berbuah dekat-dekat dengan orang yang banyak manusia. Eloknya biar dia kawasan yang banyak serangga macam ni lah. Alright, so angin, haiwan, serangga serta manusia so proses dia, kita tengok kat sini, enter, ini stigma enter ini dia akan pecah dia bunga dia macam cikgu ajar tadi lah. So butterfly tadi, butterfly pergi ambil. Sebab kenapa butterfly ni pergi dekat sini? Sebab sebenarnya dia nak minum madu. Madu daripada stigma ini. Tapi kebetulan enter ada bunga yang terbebas tadi terkena dekat kelopak-kelopak badan-badan dia semua, melekat dekat badan ke kaki ke apa semua, and then dia pun pergi kat pokok lain nak hisap pula madu yang lain dan pada bunga tadi dilepaskan terkena dekat stigma pokok ini. Kadang-kadang ejen pendebungaan pun tak tahu dia tu pendebungaan kan, kadang-kadang lah. Itulah cara bagaimana pendebungaan terjadi. Ni haiwan dengan serangga. Tengok ada banyak sebenarnya video bagaimana pendebungaan terjadi, tapi kita nak cepat ini. Nanti kita share dalam grup saja macam saya cakap tadi lah, dia nak hisap nektar, butir dia bunga akan melekat ni pun sama B ni. Sebenarnya ejen pendebungaan yang paling bagus adalah lebah lah. Kita selain daripada dia menyebabkan pokok lain juga boleh bercambah, dia juga menghasilkan madu lah untuk kita daripada nektar-nektar yang dia minum ni. So memang sekarang ni dekat Jepun cikgu tengok dia memang membiarkan dia memang satu rumah tu masih ada satu kebun lebah. Kebun tu bukanlah besar sangat pun, macam rumah mainan kotak tu macam tu je. Dia biar je lah si lebah tu datang keluar semua dan cukup masa dia tolak sikit kat bawah ni, keluarlah madu yang banyak. Macam tu lah, cikgu pun teringin nak beli, tapi cikgu duduk kat kawasan perumahan so biasanya ciri-ciri bunga yang didebungakan mestilah ranggi itu besar dan berwarna-warni. Sebab tu bila kita tengok pokok tu berbunga, contoh bulan 3 berbunga, kita dah boleh assume dah. Tak lama lagi ni bulan 6 ni keluarlah durian macam tu kebiasaannya lah.
And then nektar dan berbau harum. Dia ada nektar tu macam madu lah. And then menghasilkan butir dia bunga yang kasar dan melekit. Okey, ni lah contoh dia bunga dia ni. Okey, kasar. Alright, tapi sebab tu kita tak boleh buang bunga, tak boleh buang bunga dekat pokok kalau kita nak dia berbuah lah. Okey, ini adalah angin. Okey, butir dia bunga yang ringan ditiup oleh angin dan sampai ke stigma bunga. Ciri-ciri dia sama ada berwarna putih atau memudar. Kita pokok peranti lah ataupun lalang. Semuanya menggunakan ejen penembungan angin ini. Dan butir dia bunganya banyak, kecil, licin dan ringan. Berbeza dengan butir dia bunga pada binatang tadi, dia macam melekit dan kasar sedikit supaya senang nak melekat. Macam kita punya beg yang ada zap tu Yang ni kecil supaya dia senang nak terbang lah. And then filamen dan stil yang panjang. Filamen dan stil yang panjang supaya senang attach daripada stigma nanti Contohnya jagung, rumput dan padi. Okey, kelebihan penembungan kacuk. Okey, penembungan kacuk menggabungkan bahan genetik daripada dua pokok induk yang sama spesies. Penembungan kacuk mungkin banyak kelebihan. Memang betul lah. Sebab tu kita kacuk kan. Kalau perasan kita pernah makan, kita akan dengar jagung madu, nangka madu, jambu madu, semuanya madu lah. Pendek kata itu sebenarnya adalah tumbuhan penembungan kacuk. Kita kacukkan dengan pokok yang lain yang jauh sikit daripada tempat asal dia. Okey, apa yang kita tengok kat sini nanti, kita akan tengok pokok tu lebih sihat dan menyesuaikan diri. Tanaman confirm lah, variety lagi manis, lagi padat isi dia, lagi sedap kita makan, lagi mahal pun juga biji benih lebih berkualiti. Okey, cikgu nak cerita pasal musang king kan glamour sekarang kan dah start musim buah. Okey, musang king ini sebenarnya eloknya ditanam di kawasan kaki bukit. Pegunungan kaki bukit. So sebab itulah dia sesuai hidup dekat rauk. Tapi spesies asalnya bukan di rauk Spesies asalnya dekat rauk tu durian biasa je. Cikgu rasa durian IOI kot asal ke durian di 24. Dan yang kita pergi dekat Kelantan, asalnya musang king Kelantan. Dan kita ambil spesies dekat Kelantan sana, kita bawa ke rauk, kita kacukkan dengan durian di rauk, hasillah musang king itu. Kebetulan dekat rauk ada satu spesies musang sebab tu dinamakan musang king, sebab musang sahaja ejen penembungan dia. Waktu malam musang musang jugalah. Satu lagi ejen penembungan dia adalah kelawar. Kelawar dia akan malam-malam dia akan terbang bawa penembungan itu. Nanti cikgu try share gambar ya. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan ni lah penembungan kacuk tadi Okay, kita cari biji benih yang berkualiti, kita try dengan penduduk tempatan, hasilkan penembungan kacuk. Okey, cikgu sambung. Ni ciri yang ketiga, biji benih lebih berkualiti. And then pokok baru punya daya tahan yang tinggi dah terhadap perosak dan penyakit. Contohnya seperti ini yang cikgu kata tadi, musang king. Bila kita tanam, bila kita kacukkan dia tadi, lagi best. Yang asalnya kat rauk tu isi tak berapa padat. And then senang untuk kena sakit. Cuaca sejuk, cuaca panas sikit terus rosak. Tapi disebabkan oleh variety baru, kita gabungkan dia. Jadilah kacukan yang bagus lah. Okey, so contoh ini aplikasi penembungan kacuk dalam bidang pertanian. Sebenarnya kita dah apply lama di Malaysia, bukanlah sesuatu yang asing. Okey, teknik ini digunakan secara meluas untuk mengeluarkan hasil tanaman yang lebih baik dan berkualiti tinggi. Siapa tahu ini apa? Kat tepi, siapa tahu ni buah apa? Satu pi? Tak ada pun gambar buah. Tak tahu. Tak tahu ni buah apa. Okey, tak apa. Ini sebenarnya adalah buah kelapa sawit. Okey, kita akan ambil minyak dia daripada inilah ni warna hitam ini. Okey. Okey, asalnya dulu kita punya buah isi ni dia punya sabut kelapa ni kan, sabut kelapa ni besar sangat. Yang ni kecil je, halus je. Yang ni nipis saja. So kita kacukkan kita tengok kat sini. Okey, kelapa sawit.
Pokok induk Piscifera dan Dura, pokok kacukan Tenera. Hasil buah dan isi yang lebih ni banyak dan tempurung yang nipis. Okey, cikgu boleh patah balik. Tempurung dia nipis sikit, dah tak tebal macam itu. And then yang kita nak ambil minyak di sini ni dah lebih tebal ya. Okey, so nama dia adalah Tenera ya, Tenera. Kita takut Piscifera dengan Dura. Dura ni Malaysia punya, Piscifera ni Piscifera Malaysia punya, Dura ni kita ambil daripada Brazil ya. Macam itulah kita kacau. Jauh kan perginya kan. Contoh betik Subang 6 dan Sunrise Solo. Dulu kalau perasan betik ni mesti panjang macam ni kan. Tak tahulah sempat zaman awal sempat agaknya kan. Sekarang ni kecil macam ni pun dah warna merah kan. Kecil macam ni dah warna merah papaya ni. Okey, so pokok kacukan Exotica. Hasil buah dan perasan tak pokok dia kecil je. Dia dah berbuah bergayut-gayut betik kan. Berbanding dengan dulu buah mesti pokok dia tinggi sedikit and then baru dah nampak betik tadi. Hasil buah lebih manis dan berisi dan lebih pejal. Cikgu sangat suka betik yang pejal berbanding dengan yang lembik-lembik macam tu ya. Okey, so nama dia Exotica ya. And then jagung manis dari Taiwan dan Mexico. Kita kacukkan dengan kita punya jagung di Malaysia. Jagung kita kat Malaysia dulu macam dal sikit tau. Macam masak baru sedap. Macam tu lah, rebus baru sedap. Tapi bila kita ambil jagung manis daripada Taiwan dan Mexico, kita hasilkan satu yang kita panggil jagung madu semua tu, mas madu tu ya, jagung madu. Okay, apa yang terjadi, hasil buah lebih manis, besar, daya tahan terhadap penyakit dan kemarau yang tinggi. Even kita makan mentah macam itu pun dah sedap ya. Macam jagung kat Cameron tu ya, jagung susu semua tu lah. Okey, padi jenis Siam 29 dan jenis Pebifern. Kalau perasan kelapa sawit dengan padi jangan diambil titik berat lah. Sebab itu adalah sumber kita, minyak dan cuma beras kita. Okey, kalau dulu padi, sebab cikgu asal daripada Selangor, kawasan Skintan yang ada banyak padi. Dah tuai padi 6 bulan sekali. Maksudnya setahun hanya 2 kali saja boleh pacak pula. Boleh tuai lah. So lambat. Okay, kita ambil spesies daripada Thailand. Ya, kita tahu Thailand adalah pengeluar padi yang besar lah. Okay, kita kacukkan jenis Siam 29 dan jenis Pebifern. Kita akan dapat Malinja. Sebenarnya banyak padi lah paling banyak sekali kacukkan. Apa yang kita dapat? Ya, hasil padi kita 3 bulan sekali kita dah boleh tuai ya. So setahun 4 kali kita boleh tuai. So lebih baguslah begitu ya. Lebih banyak dan masak dengan lebih cepat. Kalau dulu masa 6 bulan sekali ni kita mengharapkan pada bunga hantu tangkap tikus supaya tak makan beras kita. Kita mengharapkan pada orang-orang yang budak-budak takut kan, orang-orang yang macam dia pakai baju jaga dekat padi tu kan, supaya tak makan biji-biji padi. Tapi yang ni 3 bulan tak perlu dah semua-semua itu. 3 bulan cukup, tak sempat burung ke serangga lain nak makan, terus kita tuai. Okey, inilah contoh-contohnya ya. Tengok lebih berminyak lah, ini yang kita nak ni. Dulu kita punya jagung ala-ala rongak gitu, sini ada, tapi bila kita gabung dengan daripada Taiwan tadi, menghasilkan mas madu, jagung kita lebih sedap lah. Ini pun sama. Ingat lagi tak siapa yang dikacukkan dengan padi tempatan? Padi daripada mana? Padi tempatan kita kena campur dengan padi apa? Siam. Siam, very good. Kalau betik ini kita campur dengan, kita gabung dengan betik apa? Siapa tahu? Tak apa, kita gabungkan dengan Subang 6 dan Sunrise Solo baru dapat betik yang beginilah okay. Ada pula betik sekarang ini dah tak ada biji benih kat dalam ni kan, lagi seronok buka-buka terus makan ya. Okey, so cikgu tengok di sini lama banyak lagi tak? Okey, cikgu akan habiskan terus saja ya. Alright. Okey, selepas pendemungan, okey,
dah ada bunga dah masuk dekat kita punya stigma dekat sini, okey, maka proses persenyawaan akan berlaku, iaitu gamit jantan yang dibawa oleh dia bunga bercantum dengan gamit betina di ovul. Kita nak tengok proses persenyawaan dia ya. Okey. So step pertama, butir dia bunga tu dah jatuh ke atas stigma. Okey, apa yang dia buat? Dia akan hasilkan tiup dia bunga, kita panggil ya. Tiup dia bunga, dia akan lalu tiup dia bunga ni tumbuh dekat arah ovari, dia akan menuju ke ovari, dan membawa gamit jantan lah. Tengok dalam tiup dia bunga ni ada gamit jantan, 2 gamit jantan ya. Okey, nombor 3, selepas tiup dia bunga menembusi ovul, dia dapat masuk ovul sini. Okey, gamit jantan ni cepat-cepat akan cari gamit betina, iaitu ovul lah. Dalam ovul ni ada nukleus gamit betina dia akan melakukan persenyawaan. So ingat ada 3 step. Pertama, penderbungaan, dia bunga jatuh kat stigma. Okey, dia akan bentuk tiup dia bunga. Tiup dia bunga akan terus menuju ke arah ovari. Sambil tu dia bawa gamit jantan. Gamit jantan sampai saja ke ovul, dia akan cepat-cepat tersenyawa dengan gamit betina di sini ya. Itulah proses persenyawaan dalam tumbuhan. Ini kerja sekolah awak. Cikgu nak awak lukis gambar ini. Untuk hari ini lukis gambar ini dan tulis tajuk dia sikit ya. Proses ringkas penyawaan gamit jantan dan gamit betina. Okey. Inilah contoh-contoh. Allah subhanallah. Yang tu je kan? Ini sahaja. Tapi tak boleh lagi, cikgu tak boleh ajar lagi ni. Okey. So lepas persenyawaan berlaku, okey, apa yang terjadi? Ovul dalam ovari berkembang menjadi biji benih. Inilah biji benih yang kacang hijau awak nampak tu, soya semua tu. Semua itu adalah biji benih. Lepas tersenyawa, ovul akan berkembang jadi biji benih. Biji benih pula terdiri daripada embrio yang dilapisi oleh kulit biji ataupun testa. Bahagian-bahagian bunga yang lain pula akan layu dan gugur. Biji benih terbahagi kepada 2 jenis, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Okey. Sekejap boleh tak awak tengok dulu buku teks tu, tengok macam nak lukis, sementara cikgu nak cari satu video macam mana cara biji benih ini menjadi buah. Sekejap Sekejap. Sambil-sambil awak tengok buku teks ke, tengok apa-apalah. Sekejap cikgu pun lupa kat mana. Okey. Okey ni ya. Sebelum tu. Sekejap okay, cikgu buka dia punya music sini kejap. Okey. Apa tak tengok video tadi? Okey, so cikgu kita pergi tengok balik video itu bagaimana peringkat pertama ini adalah untuk buah pear menjadi buah pear. Buah pear ni macam buah lye jugalah. Okey. So kita tengok kat sini mula-mula kudup saja kan. Okey.
Okey, kudup saja. Oh, cikgu tak boleh buat apa-apa, sorry. Lepas tu, masa ni sepat, silap, apa bunyi pula dia? Okey. Okey, masa ini kalau kita tengok dia macam kudup lagi, sepal baru pegang ranggi, alright, and then banyak sangat kelopak-kelopak bunga ranggi kan, semuanya dah blossom lah. Okey, cantik dah terbentuk and then keluarlah dia punya, ini yang kawasan ini yang kita panggil, siapa tahu yang warna merah ini apa? Satu P, warna merah ni apa? Tak tahu. Warna merah ni enter. Enter dipegang oleh warna putih ni, filament. Kalau perasan kat tengah-tengah ni ada warna kuning ini adalah stigma. So ini adalah bisect, tumbuhan bisect ya. So ada banyak enter kat sini ni. Kalau perasan dekat warna merah ni ada banyak butir bunga ya. Okey. So dia akan berkembang and then cukup masa nanti kan kalau perasan dekat sini butir bunga tu dah mula attach pada stigma. Walaupun tak ada serangga dalam ni lah. Okey, so macam kita belajar tadi lah, butir bunga tadi akan pergilah ke kawasan ovari. Dia akan jumpa dengan ovule sambil bawa gamit jantan. Okey, masa ni bunga macam biasa je. Kita tengok dia akan berkembang. Okey, lepas tu kita tengok mula-mula sekali yang gugur, dah tak ada ranggi yang warna-warni tadi, dah gugur dah sebab dah mula terbentuknya buah di sini ya. Okey, kita tengok lagi. Alright. Dah berkembang. Siapa yang tak berkembang pun gugur juga ya. Okey, tengok buah semakin membesar. Ini hasil daripada ovari tadi lah. Ovari membentuk biji benih and then bentuk buah. Jadilah buah pear. Tiba-tiba ada macam siput nak try makan kan. Sebab masa ni lah kita kena jagalah buah kita. Taruhlah racun serangga ke apa ke ya. Sampailah di hujung itu, kawasan enter, filament, stigma, stamen, pistil tadi hilang sepenuhnya ya. Okey. Sampailah dia membentuk pair lah. Okey. Okey, cikgu ada satu lagi kita tengok apple life cycle ya. So lebih kurang samalah macam pair tadi ya. Okey, so cikgu sambung sikit lagi. So apa yang terjadi pada biji benih yang sudah terbentuk tadi waktu dia potong apple tadi ada biji benih. Okey. So biji benih ada dua jenis, satu monocot, satu lagi dicot. Okey. So ini kalau kita potong biji benih kacang hijau dicotyledon ini, kita akan tengok. Okey. Dia ada testa. Testa ni kulit biji benih Okey, dia ada micropyle, tempat nak masuk tadi masa ovum tadi, and then helium.
Okey, testa, kita belahkan dia, kita akan jumpa full moon. Okey, okey. Biji benih tadi dia akan terdiri daripada embrio. Ini semua kita panggil embrio lah dalam ni. Embrio. Embrio ni asalnya daripada ovari tadi lah. Okay, and then radical and then cotyledon dia akan membentuk pulmul. Pulmul akan membentuk nantikan yang kita panggil pucuk. Radical R, root yang akan membentuk akar. And then cotyledon ni adalah tempat simpanan makanan Okay, kalau monocot dia hanya ada satu saja. Kalau dicot ni contoh tengok kacang hijau kat rumah nanti kan, bila belah dia macam ada dua macam tu kan. Tapi kalau monocot dia satu pandangan depan belakang itu saja. Bila kita buka kat dia sama juga, dia ada kulit biji, ada endosperma, okey, ada cotyledon, okey, tempat makanan, and then full moon, radical itulah beza antara dicot dengan monocotyledon. Okey, kita tengok kat sini apa yang dia buat kulit biji. Struktur dia kita panggil testa, ada testa, ada helium, ada micropyle. Okey, nak melindungi biji benih, tempat biji benih melekat pada buah, and then liang kecil memulakan air dan udara. Okey, cikgu pergi balik kat sana. So rupa-rupanya testa kat luar ni untuk melindungi biji benih. Micropyle ni tempat laluan masuk air dengan udara. Okey, helium pula tempat biji benih melekat pada buah. Okey, embrio. Apa fungsi embrio? Ada pulmul, radical, cotyledon ataupun endosperma. Cotyledon dekat dicotyledon, endosperma dekat monocotyledon. Okey, pulmul ni bagi embrio yang berkembang akan menjadi pucuk. Bahagian embrio yang radikal pula akan jadi akar. Saya katakan root. Pulmul, pucuk. Pucuk. Yang ni cotyledon endosperma tadi menyimpan dan membekalkan makanan. Okey. Ini percambahan biji benih lah. Okey, yang ni cikgu akan sambung next class. Cikgu cuma cerita saja semasa percambahan testa pecah. Yang melindungi tadi pecah. And then radikal mula muncul. So root dulu, radikal dulu muncul. And then tumbuh ke bawah membentuk akar. Pulmul pula tumbuh ke atas membentuk pucuk. Setengah cotyledon tumbuhan keluar daripada tanah dan disebut sebagai percambahan epigel. Epigel ni maksudnya root ni tumbuh dululah. Tumbuh sebanyak-banyaknya dulu. Okey, maksudnya sorry pucuk ini akan okey macam ni kelas. Tak apalah, percambahan biji benih ini cikgu akan sambung pada hari Jumaat ini. Okey. Supaya cikgu boleh tunjuk video cantik sikit, cikgu boleh terang apa dia epigel ni. Hari ni dah banyak siap belajar. Okey, overall ada soalan tak? Tepi faham tak apa cikgu ajar hari ini? Faham. Okey, kalau cikgu nak tadi yang last kali tadi percambahan biji benih tu cikgu nak tinggal untuk pembelajaran kita pada hari Jumaat sebab kita nak terus buat revision pada hari itu untuk bab 4. Alright. Okey, cikgu nak tanya sikit summarize kita pada hari ini. Okey, tadi kita belajar struktur bunga. Okey, kalau jantan kita panggil apa? Untuk jantan. Stamen. Very good. Stamen Kalau betina? Pistil. Very good. Okey, awak bagi tahu kat cikgu dia stamen ke dia pistil lah. Filament. Filament dekat mana? Stamen. Very good. Okey. Kalau bahasa Cina tu kan belajar Mandarin kan, guli-guli kan. Alright. Siapa tahu di mana stigma? Stigma kat mana? Pistil. Very good. Ovari? Pistil. Kelopak bunga yang cantik-cantik tu dipanggil apa? Ranggi. Siapa pegang ranggi? Sepal. Okay, very good. Okay, kita tengok pula yang kedua, summarize yang kedua, penderbungaan ada berapa jenis? Dua. Very good. So, satu penderbungaan unisex, satu lagi penderbungaan bisex. Unisex maksudnya dia ada berapa jantina? Unisex. Satu. Okey. Unisex satu bisex?
Dua. 2. Very good. Okey, lepas tu kita tengok pula pendemungaan, ejen pendemungaan. Ejen pendemungaan siapa? Boleh tak sebut pada cikgu? Pertama siapa? Haiwan. Haiwan. Lagi? Serangga. Serangga. Lagi? Angin. Angin. Very good. Lagi? Manusia. Manusia. Okay, good. And then kita belajar pendemungaan kacuk. Boleh tak cikgu tahu apa kelebihan pendemungaan kacuk? Kita kacukkan yang tempatan dengan yang mungkin overseas ataupun jauh sikit. Pertama sekali, kenapa kita kena pendemungaan kacuk? Apa jadi pada pokok itu? Tanaman mempunyai variasi. Okay, betul. Lagi? Menghasilkan apa? benih lebih berkualiti. Very good. Biji benih lebih berkualiti, lebih keras. Apa jadi dia akan menghasilkan apa setiap huruf V? Variati baru. Variasi. Very good. Yang paling penting dia tahan terhadap Persekitaran. persekitaran ataupun apa-apa yang berubah lah. Dan kita belajar persenyawaan ya. Tadi kita tengok ada bunga attach pada stigma, dan menuju ke ovari, pergi ke ovule dan dia bersenyawa ya. Kita tengok serta biji benih sikit kan. Apa dia Alif? Nak keluar ke, nak angkat tangan ke apa? Alif nak tanya soalan ke apa? Tak ada ya? Okey, so cikgu stop kelas kita. So kerja sekolah tadi hanya lukis gambar persenyawaan sahaja ya. Okey, hari Jumaat nanti baru cikgu bagi hari Jumaat nanti baru kita buat revision. Sebelum hari Jumaat tu cikgu akan bagi satu handout bab 4 ya. Okey kelas, ada soalan tak? Apa-apa soalan nak tanya pada cikgu? Tak ada. Cikgu assume semua dah faham ya. So next class cikgu akan terangkan pencambahan biji benih tu dengan lebih lengkap lah. Okey kelas, kita stop di sini. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Salam. Jangan lupa hantar kerja sekolah ya. Okey. Okay. Alright, cikgu stop record. Alright. Okay, jumpa lagi hari Jumaat insya-Allah.